Alhamdulillah, kita rafakkan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang menghidupkan kita, yang mengumpulkan kita di dalam majlis ilmu, yang menjadikan kita di antara hamba-hambanya yang masih lagi diberikan kekuatan dan kesihatan untuk hadir dalam majlis ini, dan kita mengharapkan Allah menerima amalan kita setelah kita melakukan puasa bulan Ramadan dan amalan-amalan ibadah qiyamul lail, dan kita mengharapkan amalan itu diteruskan pada bulan Syawal yang Allah memberikan peruntukan dengan puasa 6 untuk menambahkan kebaikan-kebaikan ganjaran yang terlalu besar untuk umat Muhammad. Bayangkan selama satu malam sahaja kita memiliki amalan seperti 80 tahun amalan, 1000 bulan, dan kini Allah berikan satu peruntukan seperti kita berpuasa 1 tahun tanpa berbuka. Ya, ini kelebihan puasa 6 yang Allah berikan kepada kita. Jadi insya-Allah mudah-mudahan amalan-amalan yang lepas Allah terima di sisinya, dan amalan-amalan yang akan datang kita tingkatkan supaya mudah-mudahan kita termasuk di kalangan hamba-hamba yang dikategorikan minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Amin ya rabbal alamin. Dan khabar gembira kepada penuntut-penuntut ilmu seperti mana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingatkan kepada kita, man salaka tariqan yaltamasu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berusaha untuk menuntut ilmu, Allah akan permudahkan baginya jalan ke syurga. Jalan yang bukan mudah untuk dimiliki, melainkan setelah ditunjukkan kepada kita jalan-jalan tersebut. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bila Rasulullah mengatakan Allah akan permudahkan, Allah akan permudahkan. Jadi ini kelebihan menuntut ilmu syar'i yang dikaitkan dengan ilmu syar'i, apatah lagi ilmu yang berkaitan dengan masalah akidah, fardu ain yang mesti diselesaikan oleh ummah. Kalau inginkan kemudahan di mahsyar yang boleh membawa ke syurga dengan berbagai-bagai jalan yang terbaik, seperti masuk syurga tanpa hisab, masuk syurga dengan dipermudahkan di titian sirat ataupun di mahsyar, itu semua adalah memerlukan dalil-dalil yang jelas yang perlu kita ikuti. Kalau kita masalah akidah tidak clear, tidak jelas, buatlah macam mana sekalipun, amalan hebat sekali macam mana sekalipun, ianya akan menjadi debu yang berterbangan di mahsyar nanti. Allah tidak akan ambil kira dalam amalan-amalan yang nampaknya hebat tetapi tidak recognize, tidak diluluskan oleh Allah, yakni melalui dalil-dalil. Ya, oleh kerana itu amalan-amalan soleh mesti berpandukan kepada kitabullah wa sunnah Nabi. Okey, baik. Jadi kemudian dalam bab ini juga Allah tidak membiarkan kita berada di dalam muka bumi terkontang-kanting, tak tahu, tak ada hala tuju, tak. Tuan-tuan dan puan-puan, bila Allah menjadikan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak kami jadikan jin dan manusia itu melainkan untuk mengabdikan diri kepada Allah, untuk menjadikan kita ini hamba Allah yang mengabdikan kepadanya dengan tidak melakukan syirik. Kerana syirik inilah penghalang besar, akidah yang batil inilah penghalang besar bagi kita untuk masuk syurga. Dosa-dosa lain kabair, dosa-dosa kabair itu boleh kesudahannya dimasukkan ke dalam syurga. Kerana apa? Kabair, dosa-dosa ini dihapuskan dengan api neraka. Dengan arti kata lain, najis dihapuskan dengan air ataupun dengan batu-batu pasir-pasir. Ya, najis dihapuskan dengan air, maka dia menjadi bersih. Tetapi di akhirat kelak, dosa-dosa kita perlu dihapuskan sebelum kita masuk syurga. Orang mukmin berpeluang 100% untuk masuk syurga, tetapi akidah mesti clear, ya. Masalah tauhid mesti clear. Dia tidak boleh ada unsur syirik. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa orang yang melakukan syirik, dan Allah akan ampunkan dosa-dosa yang lain kepada siapa yang dikehendakinya. Lihat bagaimana dosa syirik menyengutukan Allah dengan berbagai-bagai jalan yang kita rasanya dah belajar, ataupun insya-Allah Baitul Sunnah menyediakan pembelajaran ini. Ya, kita kena tahu, jangan sampai kita mati kita tak mengenal Allah dengan sebaik-baiknya. Jangan. Ya, jadi oleh kerana itu akidah yang bersih ini akan memastikan walaupun mungkin dia ahlil kabair yang membuat dosa-dosa besar, ya, namun begitu dia akan dicelumkan ke dalam neraka dan akan dikeluarkan
untuk dimasukkan ke dalam syurga, tetapi dalam bentuk yang dikatakan jahanamiyin ini, ya, banduan neraka jahanam dicelumkan ke dalam air syurga, dia hidup dan dibenarkan masuk ke dalam syurga. Orang yang tidak ada syirik. Tetapi orang yang ada syirik, walaupun amalan dia hebat, berselawat berjuta kali, berqiyamul lail apa semua, tetapi ingat di sisi Allah dia tidak boleh dihilangkan dosanya dengan membakarkan di dalam neraka. Seperti mana dihilangkan najis dibasuh dengan air, tak boleh. Maka dia dikekalkan di dalam neraka wal-iyadzubillah sehingga ila abad, yakni sehingga tidak ada perhentian ataupun tidak ada noktah. Na'udzubillah min zalik. Pertama kita minta lindung kepada Allah daripada terjebak dalam masalah syirik, masalah akidah yang sesat ini. Baik, kenapa? Kerana tuan-tuan dan puan-puan, kita berada di zaman penyeru-penyeru neraka jahanam yang bertitle doktor, yang bertitle profesor, yang bertitle ustaz, maulana, tok guru. Kita berada di zaman ini dan mereka menyeru kepada jalan-jalan neraka jahanam yang Rasulullah sebutkan. Penyeru-penyeru di simpang-simpang membawa ke neraka. Dan kita sedang membicarakan persoalan yang sekarang ini berkaitan dengan Dajjal. Sebelum sampai Dajjal yang besar ini, maka Dajjal yang kecil ini, ya, sedang menyeru kepada penyeruan kepada akidah yang batil. Oleh kerana itu kita melihat sehari dua ini perkara-perkara yang dikatakan begitu dahsyat diperkenalkan. Zikir hu ha ha pun diperkenalkan. Ya, tok guru boleh berada di kelab malam pun diperkenalkan. Atas nama, tak tahu atas nama apa. Ya, kalau atas nama dakwah kita tahu atas nama dakwah tu lain. Tetapi atas nama apa, sampai kalau dah bergendang begitu pun tangan tu, itu bukan dakwah. Na'udzubillah min zalik. Ala kulli hal, nak menceritakan akidah batil sedang berada di kawasan negara kita, yang menyeru kepada manusia menyembah Allah tidak mengikut cara Rasulullah. Menyeru kepada orang menyembah Allah, beribadat kepada Allah bukan cara yang Rasulullah ajar. Siapa yang lebih besar, Rasulullah ataupun mereka? Oleh kerana itu, istiqamah. Alaikum bis sunnati was sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Hendaklah kamu di atas jalanku dan jalan khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Maka kita akan kena berusaha paksa diri kita mentaati manhaj yang telah Allah berikan kepada kita melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dan 3 kurun terbaik menerangkan. Jadi kita masuk kepada muka surat 163, ya. Hadis Nawas. Setelah kita bicarakan Dajjal pada pelajaran yang lepas berkaitan dengan Ibn Siyad, Yahudi Madinah, kemudian kita bicarakan yakni Tamim Dari telah sampai ke sebuah pulau yang mana bertemu dengan Dajjal. Jadi Syekh Saleh Husaimin mengkupaskan dalam bab ini, jika ketiga-tiga ini, satu lagi hadis berkaitan Dajjal yang muncul akhir zaman ini yang tak tahu kedudukannya bagaimana, ya, bukan daripada Ibn Siyad dan bukan daripada cerita Tamim Dari. Kalau ianya merupakan manusia, maka ianya lahir pada zaman ini, yakni dia dah membesar kalau Dajjal tu bukan manusia. Tetapi kalau Dajjal itu adalah di kalangan makhluk-makhluk yang diceritakan oleh Tamim Dari itu, maka usia dia tidak dapat ditentukan berapa panjang, kerana usia jin, iblis sampai hari kiamat kita tahu. Jadi usia makhluk-makhluk yang begini lain. Ya, kehidupan kita tak sama. Tetapi usia makhluk di kalangan umat Muhammad ini ialah umat Rasulullah ini adalah di antara 60 ke 70 yang paling banyak matinya. Ya, jadi itu usia kita. Kalau Dajjal muncul dalam bentuk manusia kita zaman sekarang, maka usia dia adalah seperti usia kita juga. Itu Syekh Saleh Utsaimin kupaskan. Tetapi kalau dia muncul dalam bentuk bukan manusia, yakni jin, ya, maka usia dia tidak diketahui sampai bila. Okey. Jadi di sini kita melihat hadis Nawas Ibn Sam'an Al-Kilabi terkait kisah Dajjal dan kisah yang lebih lengkap. Jadi kita bicarakan. Saya berikan peringatan kepada kita sahabat-sahabat di Baitus Sunnah ini supaya memahami, ya, bahawa perjalanan kita berada di akhir-akhir zaman, yakni fitnah dah terlalu besar. Kita memerlukan ilmu yang lengkap. Ya, itu bergantung pada admin di sini dan terutamanya Ustaz Hashim, yang mana kena bersungguh-sungguh. Mudah-mudahan Allah bagi ganjaran yang besar untuk selamatkan masyarakat terutamanya di kawasan sini.
Ia satu perkara yang besar. Kerana fitnah kali ini bukan fitnah sebarangan. Ya, kerana yang datang-datang Tok Syekh, Maulana, keluaran universiti-universiti yang dikatakan hebat-hebat, ya, Oxford University, apa lagi, yang berbentuk universiti berada di negara kafir. Satu bab yang paling penting, tuan-tuan dan perempuan, agama Islam tidak dipelajari di negara kafir. Itu kena faham elok-elok. Ya, tak mungkin boleh dipelajari negeri kafir. Kalau dipelajari di universiti negeri kafir, ada unsur yang tidak kena. Dia mesti dari sebuah negeri Islam. Tak kira lah Mesir ke Mekah ke Jordan ke, ya, yang mana negeri Islam ini amat penting menentukan kedudukan agama kita. Ya, di Malaysia sendiri, ya. Tetapi kalau dah masuk ke universiti yang bukan dari universiti Islam, negeri Islam, berhati-hati. Ya, berhati-hati. Tara negeri Islam pun kita berhadapan dengan masalah, ini kan pula negeri yang kafir, yang tidak ada perkara yang Allah ceritakan dalam Al-Quran dengan jelas terhadap golongan Yahudi dan Nasrani. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan redha Yahudi dan Nasrani itu kepada kita melainkan kita mengikut jalan mereka. Ya, jadi oleh kerana itu bila mereka keluarkan produk mesti ada yang tak kena. Ya, itu pasal bila kita dibicarakan, ingat tak waktu orang bicarakan tentang kalimah Allah di muka bumi ni, sampai pihak gereja bertungkus lumus masukkan kes ke dalam mahkamah nakkan keizinan. Kalimah Allah itu kalimah yang agung bagi orang Islam sendiri. Ya, tiba-tiba mereka beria nak. Kenapa? Ada benda yang tak kena sebenarnya. Kenapa? Dalam orang Islam kalimah Allah itu pun difaham dengan berbagai-bagai. Pun jadi tonggang langgang. Takkan orang kafir datang nak, oh sukanya kalimah Allah. Ya, tak, ada benda yang tak kena. Ya. Dan kita tak beriman, tidak mempercayai mereka memegang kalimah Allah dengan yang betul. Kerana apa? Kerana mereka meletakkan kalimah Allah itu mempunyai anak. Bagi Yahudi, Allah itu anaknya Uzair. Bagi Kristian, Allah itu anaknya Isa. Dan isterinya Maryam, Trinity berlaku. Itu kefahaman mereka. Na'udzubillah min zalik. Orang Islam sendiri pun yang pegang kalimah Allah, Allah tak ada tempat. Allah di mana-mana. Allah di atas arasy, berlaku 3 pandangan. Ya. Na'udzubillah min zalik, yang tetapnya Ar-Rahmanu ala arsyistawa, seperti mana yang disebutkan dalam Al-Quran, diimani oleh Rasulullah dan para sahabat. Ar-Rahman bersemayam di atas arasy. Kita tidak hak untuk membicarakan hak Allah setelah Rasulullah hidup dan setelah sahabat menyampaikan kepada kita. Baik. Muslim menuturkan dengan sanad dia dari ayahnya, dan akhirnya kita tengok dari Nawas ibnu Sam'an, ia berkata, suatu pagi Rasulullah SAW menyebut tentang Dajjal. Beliau melirih dan mengeraskan suara sehingga kami mengira Dajjal berada di balik pepohonan kurma. Kami pergi meninggalkan baginda, lalu kami kembali lagi. Beliau mengetahui hal itu lalu bertanya, ada apa dengan kalian? Kami menjawab, wahai Rasulullah, engkau menyebut-nyebutkan Dajjal, lalu engkau melirikkan dan mengeraskan suara sehingga kami mengiranya berada di balik pepohonan kurma. Ya, Rasulullah nak menceritakan dengan nada-nada yang berbeza ini, yang menyebabkan para sahabat yang merasakan Dajjal ni ada tengah mengendap-endap di balik pokok-pokok kurma. Itu dia. Ya, ini di antara kelebihan Rasulullah berbicara. Itu pasal apabila dikatakan, Abu Bakar berkata, ya Rasulullah, kenapa bila kami duduk dengan kamu, kami merasakan bila engkau bicarakan syurga tu dah ada di depan kami, dah terasa. Ya, ini kelebihan Rasulullah berbicara. Okey. Kemudian Rasulullah mengatakan, sebenarnya Rasulullah mengungkapkan supaya perhatian itu lebih, dan beliau lantas bersabda, bukan Dajjal yang lebih aku khawatiri pada kalian. Jika dia muncul sementara aku berada di antara kalian, akulah pembela kalian. Ya. Namun jika ia muncul sementara aku tidak ada di antara kalian, maka setiap orang adalah pembela bagi dirinya sendiri. Okey, kalimah yang disebutkan, yang diriwayatkan oleh Muslim ini, Rasulullah mengatakan, jika Dajjal muncul waktu aku ada, wa ana maujudun wa ana hajijuhu. Jika aku ada, aku yang akan berhujah dengan Dajjal.
Ya. Jadi Rasulullah jika ada Dajjal muncul, Rasulullah akan berhujah. Kerana apa? Di sini satu perkara yang kita kena faham, kemunculan Dajjal dengan ilmu. Bukan kemunculan Dajjal dengan kekuatan semata-mata. Dia muncul dengan kekuatan dan ilmu, tetapi ilmu itu diputarbelikkan. Seperti mana yang dikatakan orang munafik, ya, dia membaca Quran hebat apa semua, tetapi fakta makna dia lain. Seperti mana Khawarij memutarbelikkan Al-Quran. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan perempuan, Al-Quran kita ni, ya, Batu Sunnah ni, ya, penganut Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Tak boleh berhenti kat situ saja. Dia mesti ditambahkan mengikut fahaman 3 generasi yang terbaik. Al-Quran dan As-Sunnah, ya, seperti mana fahaman 3 generasi yang terbaik. Kerana kefahaman Quran dan Sunnah terhenti di situ, diputarbelikkan penafsirannya. Itu yang menjadi masalah, penafsiran yang diputarbelikkan. Tengok, kita baca berbagai-bagai dan kita dengar di YouTube berbagai-bagai. Dikatakan Al-Quran, dikatakan As-Sunnah, tapi penafsiran dia mengikut akal banyak. Terutama golongan liberal, ya, terutamanya golongan-golongan yang mana tidak berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah mengikut fahaman generasi yang terbaik ini, mereka membawa fahaman sesat, confirm. Apabila Rasulullah mengatakan dalam hadis yang kita bacakan tadi, hendaklah di atas sunnahku, di atas sunnah para sahabat yang 4 dan yang lain-lain itu, ya, maka mengisyaratkan kita kefahaman ini dah 2. Pertama Rasulullah dan para sahabat. Kemudian Rasulullah kuatkan hujah khairun nasi qarni summa alladhina yalunahum summa alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah di zamanku, generasiku, yakni para sahabat. Kemudian zaman berikutnya, yakni tabi'in. Kemudian zaman berikutnya tabi'in. Rasulullah dah clearkan inilah ahli sunnah. Mereka berada di atas Al-Quran dan Sunnah Rasulullah dan 3 generasi yang terbaik, itulah ahli sunnah. Walaupun mereka tidak menggelar diri mereka ahli sunnah. Mereka itulah ahli sunnah. Dan mereka akan selamat. Kerana penafsiran 3 generasi yang terbaik ini yang menyelamatkan, membetulkan kefahaman itu mengikut Al-Quran dan As-Sunnah yang tepat. Tuan-tuan dan perempuan, saksikanlah sehari 2 ini, orang-orang yang kononnya mempunyai pendidikan educated, ya, terpelajarlah konon, ya, kelulusan yang tinggi-tinggi, tetapi bagaimana pembahasan yang dibahaskan? Awal-awal akidah itu dalam pahaman beriman kepada Allah tu pun dah lari. Dia tak belajar ke bila masa Abu Hasan Sy'ari dilahirkan, bila masa Imam Syafi'i, ya, dilahirkan. Dia tak tahu ke nak mengiranya. Imam Abu Hasan Sy'ari, ya, lahir pada tahun 260 Hijrah. Imam Syafi'i wafat pada tahun 204 Hijrah. Betapa jaraknya. Lebih kurang 50 tahun selepas Imam Syafi'i wafat, Abu Hasan Sy'ari baru lahir. Mereka tak baca ke, tak kaji ke? Saya waktu lepas form 5 tu, saya mengkaji disebabkan qaul orang-orang tertentu mengatakan siapa tak hafal sifat 20 tak sah solatnya. Siapa yang tak hafal sifat 20 tak layak masuk syurga. Saya mengkaji. Itu lepas SPM. Saya pergi ke pondok-pondok, dengar lagi Tok Guru cakap apa, dan akhirnya saya buat khulasah. Saya kena tahu bila sampai ke muncak mereka mengatakan Imam Syafi'i menganut sifat 20. Di situ saya ambil pertimbangan, ya, saya pergi lihat tarikh lahir Imam Syafi'i. Saya lihat tarikh lahir Abu Hasan Sy'ari. Jauh. Imam Syafi'i yang lahir pada tahun 150 Hijrah. Abu Hasan Sy'ari lahir tahun 260 Hijrah. Nampak tu? Itu lahir. Imam Syafi'i mati pada tahun 204 Hijrah. Umur dia 54 tahun sahaja dah wafat. Dah mati. Ya. Berarti dia mati dalam menganut akidah siapa? Abu Hasan Sy'ari. Abu Hasan Sy'ari tak lahir lagi. Saya berfikir bagaimana boleh mereka mengatakan bahawa Imam Syafi'i pun menganut akidah sifat 20. Tak logik di akal satu benda yang tak muncul tiba-tiba dikatakan dia menganuti.
Waktu tu alhamdulillah Allah bagi saya berfikir. Dan di situ kita mengkaji balik dan akhirnya kita mendapati bahawa Imam Syafi'i rahimahullah menganut akidah yang dibawa oleh Rasulullah. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Yang seperti mana disebutkan dalam surah Al-Baqarah, jika mereka itu beriman seperti mana kamu wahai Muhammad beriman, sesungguhnya mereka itu adalah orang yang terbaik mendapat petunjuk dari Allah. Oleh kerana itu Imam Syafi'i termasuk dalam generasi yang ketiga tabi'in. Ya, dia termasuk dalam generasi itu. Ya. Tuan-tuan dan puan-puan, clear dalam bab ini. Oleh kerana itu saya ingatkan bahawa kemunculan tuan-tuan dan puan-puan kena ada asas kepada tauhid yang betul ini, baru kita boleh selamat bertembung dengan Dajjal. Kalau tak faham akidah yang betul ini, masalah tauhid yang jelas, akidah yang jelas, tuan-tuan dan perempuan akan terjebak dengan Dajjal. Kerana apa? Kerana hujah dia itu. Hujah dahsyat. Sehari dua kita tengok pun bagaimana orang-orang tertentu berhujah untuk membenarkan akidah yang sesat itu. Ya, tergoncang. Setengah orang boleh tergoncang. Kita tengok pun Masya Allah, datang fakta-fakta yang dahsyat. Ya, tetapi bila kita ada basic asas kita bahawa mesti berpandukan kepada tiga generasi yang terbaik penafsirannya, di situ akan datang kebenaran. Saya bagi contoh, misalnya saya ni baru kematian ibu saya dalam bulan Ramadan baru ni. Ya, mudah-mudahan Allah ampunkan dosanya dan berikan kedudukan yang tinggi. Lalu di antara perkara yang saya tidak buat dalam majlis kematian itu ialah membaca talqin. Kan? Agak ada yang perhati, maka saya pun istiharkanlah ada beberapa perkara. Cuma di sini saya tunjukkan apakah di antara perkara komen-komen adalah mungkin yang agak sakit-sakit, dia tak selesa dengan kita punya benda ni. Lalu dikatakan, dihantar forwardkan khilaf dan bid'ah. Amboi kan, dia nak bagi komen sikit. Lalu dia katakan, bila mana tahlil arwah dikatakan bid'ah, amalan itu ditinggalkan, maka tahlil tidak bergema lagi. Oh, kita kata betul kan? Tahlil arwah tu, yang lepas orang mati tak baca tahlil kan, dikatakan bid'ah. Maka tahlil tak adalah dah. Betul ke begitu? Satu benda yang menghairankan kita, apa kefahaman tahlil bagi mereka ni? Tahlil ini ialah kalimah La ilaha illallah, yang dibaca tiap-tiap hari, tak tunggu majlis kenduri arwah. Ini jenis datang majlis kenduri arwah je tahu tahlil. Kalau duduk seorang-seorang tak reti tahlil. Na'udzubillah min zalik. Sedangkan kalimah La ilaha illallah itu kalau diletakkan di timbangan mizan, memberatkan timbangan itu dan mengalahkan dosa-dosa kabair yang lain. Itu dia kalimah La ilaha illallah. Tiba-tiba tak tahu, dia tunggu kenduri. Ya, orang mati baru ada tahlil. Itu pasal tak bergema. Kita sebagai ahli sunnah, kita faham kalimah La ilaha illallah itu kita sebut. Bahkan kadang-kadang ia keluar daripada hati yang murni, yang mengakui keesaan Allah. Ya, lepas tu adalah hamba Allah nak komen, dia geram pada ni, dia komen, dia kata apa? Amalan tahlil dibaca bila-bila masa sahaja, bukan pada masa tahlil arwah. Betul tu. Ya, itu pasal bila tahlil dibacakan waktu majlis arwah sahaja, mungkin setahun sekali, memanglah hilang. Cuba baca tiap-tiap hari, insya-Allah takkan hilang. Ya. Itu dia. Kalimah La ilaha illallah dibaca pada tiap-tiap hari. Tuan-tuan dan puan-puan, bacalah kalimah La ilaha illallah tiap-tiap hari. Walaupun sekali. Kerana apa? Kerana di satu hari nanti Rasulullah pernah bersabda, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang akhir kalimahnya la ilaha illallah, dia akan masuk syurga. Yakni di antara tanda husnul khatimah, mati dia mengucap kalimah la ilaha illallah. Diikuti dengan pula dalam hadis kisah Qad, ya, bitaqah yang disebutkan Qad. Seorang ini Allah tunjukkan di padang mahsyar 99, ya, kalau tak salah 99, ya, dibentangkan siri amalan-amalan dia, rekod dia, sejauh mata memandang, untuk dia lihat apa amalan-amalan yang dia lakukan. Dengan arti kata lain, amalan itu tak ada yang baik, semua tak baik. Ya Allah, mungkin dosa besarnya, dosa kecil dah tentu, ya, dosa besar dia buat, tak ada amalan yang baik. Lalu
ditanya kepada lelaki ini, apakah kamu malaikat yang mencatatkan tersilap ke atau ada yang terkurang ke? Dia kata tak ada, betul apa yang dibuat. Seolah-olah lelaki ini umur lebih daripada 100 tahun. Ya, kenapa? Kira balik itu tidak, sebelum balik tidak dikira, lebih kurang 15 tahun, maka lepas tu dikira. Kalau 99 rekod yang dibentangkan begitu banyak, ya, berarti lebih 100 tahun umurnya. Lalu dia katakan tidak ada, berarti malaikat tu buat betul. Lalu Allah mengarahkan, malaikat mengatakan ada lagi. Apa dia? Ditunjukkan bitaqah ataupun kad yang tertulis kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lalu lelaki ini mengatakan, wahai Tuhan, apakah dengan kalimah yang sikit ini boleh menyebabkan dosa aku diangkat atau terhilang? Ya, Rasulullah kata, pada hari ini tidak akan dizalimkan sesiapa pun. Maka kita tahu timbangan al-mizan yang dibagi contoh tu, ya, sekarang kita bagi contoh, kata ustaz ni kempen politik ke apa kan. Kalau kita tengok lambang Barisan Nasional tu kan, dacing tu. Yang kita dacing tu zaman dulu rajinlah kita tengok orang timbang letak 1 kilo, letak ikan 1 kilo, ya, balance kan. Macam tu. Okey, dosa diletakkan di satu belah, maka terangkat, ya, terjatuhnya dosa kerana beratnya. Jadi tapak yang kedua ni terangkat. Lalu apabila diletakkan bitaqah, kad kalimah la ilaha illallah, maka bila letak je terus terbalik, ya. Lalu dikata, Rasulullah mengatakan tidak ada yang lebih berat daripada kalimah Allah. Okey, jadi kalimah la ilaha illallah memberatkan timbangan. Selain daripada kalimah yang kita belajar, kalimatani khafifatani ala lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani inda rahman. Dua kalimah yang ringan pada lidah tapi berat pada timbangan dan disukai oleh Ar-Rahman. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azimi. Kalimah ini berat walaupun sekali kita sebut. Jangan tinggalkan. Walaupun sehari sekali kita sebut. Seperti kalimah la ilaha illallah. Tetapi kalimah alhamdulillah tamli'ul mizan, memenuhi mizan. Dia penuh. Tetapi tidak seberat kalimah itu. Dia berbeza-beza. Ya, kenapa? Mizan ini di sisi Ar-Rahman adalah satu timbangan yang kalau letak langit dan bumi, ya, 7 petala langit, 7 petala bumi, masih lagi ada ruang kosongnya. Berarti begitu besar timbangan itu. Tetapi sensitif dia, ya, sensitif dia macam timbangan yang gram-gram tu kita letak. Biasanya timbangan emas, dia ambil sampai 0.000, dia ambil kira. Ya, berarti sensitifnya timbangan al-mizan lebih daripada itu. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang melakukan kebaikan walaupun sebesar zarah akan ditunjukkan. Itu dia. Okey, baik. Jadi kalimah la ilaha illallah itu terlalu besar sebenarnya. Maka ianya perlu diagungkan dengan sebaik-baik mungkin pada tiap-tiap hari, bukan orang mati baru nak baca. Okey, kemudian dia katakan apa di sini? Bila mana membaca Yasin setiap malam Jumaat dikatakan bid'ah, amalan itu ditinggalkan, maka Yasin pun tidak bergema lagi. Ini jenis orang yang baca Yasin je dia tahu. Ya, lain-lain dia tak tahu. Agak Ramadan tu entah khatam ke tidak. Satu. Dan kedua, Yasin kita tahu kedudukan hadis itu adalah dhaif. Kedudukan hadis dhaif. Maka Yasin itu digantikan surah Al-Kahfi. Di sini komen tu kata, kan hadis baca Yasin malam Jumaat itu tidak sahih. Yang sahih adalah bacaan surah Al-Kahfi. Tapi bila mana ada hadis sahih baca surah Al-Kahfi, kenapa tak baca pula? Kan? Kenapa tak digemakan suratul Kahfi yang dibaca pada malam Jumaat atau hari Jumaat? Hai, takkanlah nak lawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, ini di antara orang jahil pertama dia mengelirukan kita. Ya, tak ada baca Yasin dah. Tapi kita katakan hadis sahih surah Al-Kahfi. Bukan kita menafikan kedudukan kelebihan baca Al-Quran surah Yasin, tak, bacalah. Tetapi nak menisbahkan kelebihan begitu mesti ada dalil. Ya, mesti ada dalil. Itu kaedah kita yang mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau diikut cara lain wallahu alam. Kemudian dikatakan lagi untuk mengelirukan kita, bila mana zikir beramai-ramai dikatakan bid'ah, amalan itu ditinggalkan, alunan zikrullah tidak bergema lagi. Zikir beramai-ramai yang dikatakan itu zikir macam mana?
Ya, mungkin kalimah la ilaha illallah, la ilaha illallah itu beramai-ramai. Ataupun saya pun tak faham zikir yang beramai-ramai yang dimaksudkan ini macam mana. Pertama, bila masa berapa kali dia duduk berjemaah pada tiap-tiap hari. Ya. Tiap-tiap hari itu 24 jam berapa ramai, berapa selalu ke dia duduk berjemaah sampai berzikir beramai-ramai. Ini di antara masalah mereka berzikir menanti satu masa, satu tempat, satu golongan. Dan di sini komen tu kata, lah, dalam sehari 24 jam berapa lama kita duduk berjemaah? Banyak kita bersendirian. Kenapa? Seorang-seorang tak boleh baca zikir ke? Ya. Ya, nak tunggu ramai-ramai. Itu satu perkara yang kita heran. Itu pasal bila nak tunggu ramai-ramai jadi macam pelajar-pelajar. Ya, baca zikir. Baru nak baca gede-gede kan. Baru nak baca. Tak, kita baca. Ada masa kita baca zikir pagi petang dah tentu, zikir lepas solat dah tentu. Tak perlu ramai-ramai. Zikir adalah bersendirian. Okey, kemudian dikatakan apa? Hati-hati, berhati-hati, hanya orang munafik sahaja yang suka zikir ramai-ramai supaya orang nampak dia. Orang yang bertakwa suka berzikir bersendirian. Itu dia. Kaedah orang munafik memang dia suka zikir ramai-ramai pasal dia memang nak menunjuk. Wala yadhkurunallaha illa qalilah. Allah mengatakan dia tidak mengingati Allah melainkan sedikit. Kenapa? Di antaranya di majlis ramai dia ingat Allah. Seorang-seorang langsung tak ingat Allah. Itu pasal kalau kita seorang-seorang pun tidak pernah beristighfar, seorang-seorang tak pernah berdoa, seorang-seorang tak pernah solat sunat, maka berhati-hati. Takut ada ciri-ciri munafik dalam diri kita. Ya, itu pasal amat penting bila kita bersendirian itu apa yang kita buat. Ya. Okey, baik. Kemudian yang keempat, bila mana membaca selawat ketika ni jenis orang baca selawat ni ya. Bagus, tak menjadi masalah. Tetapi ketika sambutan Maulidir Rasul maupun selawat sela-sela tarawih dikatakan bid'ah. Ya, amalan itu ditinggalkan. Selawat memuji Rasulullah tidak bergema lagi. Ini penyakit dia. Selawat setahun sekali pada 12 Rabiul Awal dan juga pada malam tarawih. Ini di antara konsep selawat yang salah. Sedangkan Rasulullah SAW mengarahkan kita berselawat bila-bila masa, di mana-mana, terutamanya hari Jumaat. Selawat kamu sampai kepada aku, kata Rasulullah, melalui malaikat yang diutuskan. Bacalah selawat. Bila kita membaca selawat kepada Rasulullah satu kali, Allah berselawat untuk kita 10 kali. Kenapa nak tunggu pada bulan Rabiul Awal ataupun bulan Ramadan? Ini yang pening kepala mereka ni. Ya, selawat mereka menganggap pada waktu itu, sedangkan kita gemakan selawat kita pada tiap-tiap hari, apatah lagi lepas solat, waktu zikir pagi dan petang, semuanya ada selawat. Ya, na'udzubillah. Ini cara pemikiran orang yang tak betul ni, sakit kepala kita. Okey. Yang kelima, bila tarhim subuh dikatakan bid'ah, amalan itu ditinggalkan. Tarhim tidak bergema lagi. Macam mana tu? Tarhim apa dia? Dia sebelum subuh tu dia ada merengek-rengek sikit. Okey? Tuan-tuan dan puan, saya ingatkan bahawa hak bagi orang Islam itu ya bermula daripada subuh, tidak dinafikan. Ya, mesti waktu subuh itu pasal azan dilaungkan. Sebelum subuh, kalau mengikut di Madaniyah, di Madinah, yakni zaman Rasulullah, dia laungkan azan lebih kurang sejam sebelum subuh. Itu je. Okey. Dia tak ada tarhim. Tarhim ini berbahaya kalau terutamanya masyarakat majmuk. Kerana hak mereka nak tidur tu jangan dihalang. Orang kafir tidak boleh kita halang untuk dia nak tidur. Budak-budak yang kecil tidak boleh dihalang untuk mereka nak tidur. Ya. Tetapi bila ada benda-benda tu memang akan mengganggu sebenarnya. Ya, hak mereka. Kalau mereka mengadu pun kita tidak boleh ambil tindakan. Orang yang sakit lagi, yang susah nak tidur malam, tiba-tiba baru nak tidur, ya, terganggu. Tetapi yang sebenarnya sunnah Rasulullah, azan sebelum subuh sejam, lepas tu baru waktu subuh. Okay, itu dia. Itu ditinggalkan. Tidak pula dikatakan dia tersilap ataupun dia buat benda yang bid'ah. Na'udzubillah min zalik. Okey, dan yang ke-6, akhir sekali, bila talqin dikatakan bid'ah, amalan ini ditinggalkan. Talqin tidak bergema lagi. Okey.
Ini di antara kejahilan masyarakat, yang mana komen yang dikatakan kita cinta Rasulullah, kata nak ikut Rasulullah, bab yang macam ni pun tak lepas. Cari satu hadis Rasulullah buat talqin macam kita buat. Yang ini talqin yang sebenar yang Rasulullah buat sebelum mati kepada orang-orang yang nak mati. Itu pasal Rasulullah kata laqinu mautakum la ilaha illallah. Laqinu tu talqinkan orang yang nak mati dengan kalimah la ilaha illallah. Tu dia, talqinkan orang yang nak mati, ya, sebelum mati. Itu yang ditalqinkan, seperti mana Rasulullah talqinkan kepada anak Yahudi, kul la ilaha illallah, katakan wahai ghulam, katakan la ilaha illallah. Anak tu tengok bapaknya angguk, lalu dia sebut la ilaha illallah. Rasulullah talqinkan kepada Abu Talib, kul ya ammi la ilaha illallah, katakan la ilaha illallah, aku akan bela kamu di akhirat kelak. Dia tak nak kata. Itu dia. Tetapi selepas wafatnya atau kematian, Rasulullah tidak membuat talqin di atas kubur dengan cara duduk. Kita pun baca Fatihah, baca 3 kul la ilaha illallah beratib. Lepas tu kita katakan, ya ahli kubur, jika malaikat Munkar dan Nakir datang kepada kamu, maka jawablah la ilaha illallah. Tahu tak kita bahawa mayat itu bila letak je dalam kubur dan dikambuskan, baru separuh kambus saja ke atau mula, terus malaikat tu datang. Malaikat punctual, dia mengikut arahan Allah, bukan mengikut arahan kita. Ingat tu. Rasulullah selepas di kubur tu dia berdiri. Dia katakan istaghfiru li akhikum wad'uhu tsabat. Mohon kepada Allah diampunkan dosa kepada saudara kamu ini dan minta ketetapan dia di dalam kubur. Kerana apa? Al-an, sekarang ni disoal. Nampak tak? Tak dan buat apa-apa, kita baru nak bentang tika, malaikat dah datang dah. Inilah kesilapan masyarakat kita sebenarnya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ini di antara keraguan yang diberikan, dan alhamdulillah ada hamba Allah yang menjawabnya. Okey, dalam keraguan inilah Dajjal akan muncul kepada kita. Keraguan. Berapa ramai orang sunnah dah mendapat perkara ini, ya, dalam keadaan syak wasangka. Siapa nak makan sweet tu makanlah. Ya, tu yang belakang tu. Okey. Datang syak wasangka. Tuan-tuan dan perempuan, kita berada pada zaman ustaz-ustaz sunnah kita dari dulu. Kita menyaksikan ada orang-orang yang iltizam dengan ustaz sunnah dah makin hari tua, tiba-tiba datang orang yang mengaku dirinya sebagai ustazah sunnah dan ustaz sunnah, kehayanya bukan. Mereka terperensung, ya, terlencong dari jalan yang betul. Na'udzubillah, di hari-hari tua dah pegang iltizam sunnah begini-begini, tiba-tiba datang ustazah tu ala-ala Arab sikit cakapnya, ya, maka bukan bidang agama pun, rasanya dentist ke apa, dia bercakap, dia berkata ustaz sunnah, ustazah sunnah. Saya kata ada benda yang tak kena. Pasal apa? Isunya bila disebut Syekh Muhammad Abdul Wahab, dia melatah sikit, kan? Dia melatah sikit. Kerana orang sunnah dia tidak akan melatah. Dalam bab orang-orang ulama' sunnah dia tak akan melatah. Kita sebut imam-imam yang besar, Syekh Albani, Syekh bin Baz, Syekh Saleh Utsaimin, Syekh Muqbil. Kita orang sunnah tidak akan melatah. Dan kalau dia nak bercakap dengan imam-imam yang besar ini pun beradab kalau ada kelemahan imam-imam ini. Ya, dia beradab cara. Ini melatah, tak beradab langsung. Ini bukan orang sunnah. Saya katakan bukan. Tapi mereka ikut juga. Disebabkan ustazah tu ala-ala Arab sikit. Ya. Kita ni itulah masalah kita. Ya. Akhirnya lari daripada iltizam dengan dulunya bersetoking dengan apa. Alhamdulillah, lepas tu sembahyangnya. Dia jadi was-was. Dan di kalangan dia, nak sebut ke, bermasalah. Dia ada travel agent. Dulu Masya Allah memang kita katakan ikut geng-geng sunnah, tapi bila dah kena latahan ini, sudahnya geng dia, travel dia bersama Habaib bertemu dekat Mekah sana. La ilaha illallah, tak sangka kan. Tuan-tuan dan perempuan, ud'u sabat, minta Allah tetapkan diri kita. Walaupun kita hari ini menyangka kita berada di atas Quran dan Sunnah, kita takut di hari-hari, terutamanya hari kematian kita,
na'udzubillah kita berada di atas manhaj yang lain. Na'udzubillah min dzalik. Minta Allah tetapkan kita. Baik. Kita teruskan. Okey, dalam hadis ini saya dah katakan, saya terangkan bahawa Rasulullah mengatakan jika Dajjal muncul, aku akan berhujah dengan Dajjal, bukan berperang. Kerana peperangan dengan Dajjal akan berlaku dengan antara Imam Mahdi dan juga Nabi Isa alaihissalam. Ya, ini pertembungan dia. Tetapi kalau dia muncul sewaktu itu zaman kita ini, maka kita terpaksa berhujah dengan dia. Artinya bukan pergi berdebat dengan dia, tetapi kita kena ada ilmu, menuntut ilmu supaya kita sabat tetap. Kerana Dajjal bukan sekarang ini, bukan macam dulu ceramah-ceramah orang datang, dia tak datang ke selamatlah, yang datang tu kira kategori tak selamat. Sehingga kan orang yang dikatakan dia rasa dia kuat, ya, dia kata dia rasa dia kuat, dia dengar Dajjal, akhirnya dia pun terikut. Dia sangka dia kuat, dia tak perasan dia dah terikut. Tapi bila saya menyaksikan hadis itu dan zaman sekarang, ya, ianya berlaku. Berapa ramai orang-orang yang duduk mengikut Al-Quran dan As-Sunnah terjebak dalam satu je kefahaman konsep konspirasi saja. Berapa ramai orang sunnah dah terbahagi kepada dua. Berhati-hati. Ala kulli hal nak ceritakan. Okey, kita lihat ya. Tetapi kita sebagai ahli sunnah kena belajar. Saya doakan mudah-mudahan Baitul Sunnah tetap dengan pendiriannya, tegasnya, ya, dan InsyaAllah istiqamahlah kita dan cari kita tugas kita dakwah kepada sahabat-sahabat kita supaya iltizam, terutamanya anak-anak cucu-cucu kita, ya, iltizam, ya. Wallahu alam. Saya tak nampak kat Perak ni, kawasan saya ni pun belum lagi ada, ya, macam mana Baitul Sunnah dibina atas niat yang ikhlas, dan mudah-mudahan Allah pemudahkan. Ya, katanya kita Baitul Sunnah nak beli bangunan ni kan, ya, Allah pemudahkan dan kita seru kepada jemaah-jemaah bantu, ya, infakkanlah untuk kebaikan dunia dan akhirat. Ya, kerana ini bukan sebarangan, ini adalah perjuangan kita yang terakhir. Ya, baik. Kemudian, jika ia muncul sementara aku tidak ada di antara kalian, maka setiap orang adalah pembela bagi dirinya sendiri, dan Allah adalah penggantiku atas setiap Muslim. Yang ini janji Rasulullah, Allah akan jaga kita. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, kita berhadapan dengan fitnah gadget-gadget. Ni gadget-gadget ni. Mungkin kita tak pergi majlis Dajjal, tetapi gadget-gadget ni kena pula gadget-gadget ni TikTok. Itu yang menyakitkan. Ya, TikTok adalah cara dakwah yang paling berkesan saya tengok kepada anak muda. Kepada orang agama pun. TikTok ni. Ya, kerana ia menarikkan perhatian. Tak panjang, tak sampai 1 minit pun orang menjadi terikut. Ni dia. Dajjal akan menyeru di atas jalan ni juga. Yang saya nampak, ramai yang akan terpengaruh. Na'udzubillah min dzalik. Wallahu a'lam. Hanya Allah yang mengetahui kedudukan kita sekarang ni. Okey, baik. Dajjal adalah seorang pemuda berambut ikal dan matanya menonjol. Ia mirip Abdul Uzza ibn Qattan. Okey, ini Rasulullah mengisyaratkan Dajjal adalah manusia. Seorang muda. Yakni seolah-olah ia dilahirkan, ya, dilahirkan pada zaman sebelum kemunculannya. Okey, dan rambutnya kasar yang dikatakan seperti kerinting, dan matanya menonjol, satu buta, satu menonjol, ya, tertonjol, terkeluar biji mata dia tu. Okey, bukan handsome pun, ya, tapi bukan handsome pun kalau pandai bercakap orang suka. Ya, lembut apa semua, ya, silap-silap suka nak jadikan menantu pun. Ya, tapi na'udzubillah, berbahaya kalau macam ni. Okey, kemudian kita tengok, barang siapa di antara kalian menjumpainya, ya, bacakan awal surah Al-Kahfi di hadapannya. Dajjal akan, okey, dalam hadis ini mengisyaratkan kelebihan surah Al-Kahfi. Selain daripada pada malam Jumaat ataupun hari Jumaat dibacanya, kita disunnahkan untuk menghafalkan 1 sampai 10 ayat yang pertama. Dan dalam riwayat yang kedua 1 sampai ayat 10 terakhir. Ya, hafal. Tuan-tuan dan puan-puan hafal dan cuba pelajari tafsirnya. Saya mula tak perasan, ya. Kerana kenapa? Menarik sekali.
Tetapi bila berlaku di suasana kita di seluruh dunia, ya, di awal ayat surah Al-Kahfi 10 ayat tu apa diceritakan? Kisah pemuda yang beriman dengan raja. Dengan arti kata lain, tuan-tuan dan perempuan, zaman itu adalah zaman fitnah. Bila di salam pihak penguasa diiringi dengan ulama-ulama yang jahat cuba menekan umat Islam supaya menganut ajaran mereka, ya, menganut ajaran salah. Kalau zaman kita, ya, kita tak berkuasa tapi pihak berkuasa menetapkan kena ikut. Kena pula pihak berkuasa itu menggunakan taktik-taktik untuk mempengaruhi semua orang-orang yang tertentu di jawatan-jawatan yang tertentu. Tertentu pula panjang. Memaksa untuk kita menganut fahamannya. Maka di situ akan berlaku fitnah yang besar. Fitnah yang besar. Kita terpaksa berhadapan. Kalau orang awam lantak kamulah. Kalau orang kampung bagi saya lantak kamulah. Tetapi kalau sudah sampai peringkat penguasa, pemerintah, yang berlaku pada zaman Imam Ahmad, dipukul, dicabut, dibunuh, ya, maka di situ kita akan diuji. Maka seolah-olah surah Al-Kahfi ini mengatakan kamu akan diuji dalam bentuk yang begitu nanti. Tuan-tuan dan perempuan, istiqamah, iltizam. Wallahu alam. Saya hanya menyerahkan kepada Allah urusan ini. Yang saya sendiri takut. Kenapa? Takut kita tergoncang pada ketika itu. Baik. Dajjal akan muncul di antara Syam dan Iraq. Okey? Rasulullah mengatakan Syam dan Iraq. Kita kena faham bahawa Iraq pada zaman dahulu dan Syam pada zaman dahulu tidak seperti zaman sekarang. Bila disebutkan Habsyah, misalan kan, Habsyah bukan zaman dulu dengan zaman sekarang, perbezaan jauh macam langit dan bumi. Kenapa? Habsyah zaman sekarang itulah seketul negeri itu. Tapi Habsyah zaman dahulu merentasi sampai ke Laut Merah, masuk di kawasan selatan Yaman, ya, dan juga di kawasan Arab Saudi sekarang ini. Itu dulu. Syam juga termasuk seperti Turki itu Syam, Lebanon Syam, Syria Syam, Jordan Syam, itu zaman dahulu. Tetapi sekarang jadi kecil. Okay? Jadi Rasulullah mengisyaratkan bahawa Syam dan Iraq, Dajjal akan muncul di situ. Lalu ia berbuat kerosakan di sana sini. Wahai hamba-hamba Allah, teguhlah. Subhanallah. Rasulullah kata teguhkanlah. Tidak boleh diteguh melainkan dengan satu ilmu. Yang kedua, sabat kena kita berlatih. Ya, apa juga ujian, kita istiqamah. Apa juga ujian, istiqamah. Pendirian kena tegas gila-gila kata orang. Ya, kena tegas betul-betul. Dia tak boleh okeylah, tak apalah. Okey, tak, kena tegas. Sabat. Ni dia. Kemunculan dia apabila Rasulullah mengatakan dia akan membuat kerosakan di muka bumi. Agak menarik perkara ni. Kerosakan apa? Ya, kerosakan apa? Ini perkara yang perlu kita faham. Kerosakan berbagai-bagai. Tuan-tuan dan perempuan, hari ini kita pegang duit. Itu di antara, ya, duit raya pula. Duit kan? Tahu tak duit ini apa sebenarnya? Dicagarkan dengan emas, betul? Untuk dicetakkan, dicagarkan dengan emas. Tetapi semua bersandar kepada satu bank, bank dunia. Bank dunia ni, na'udzubillah min zalik, adalah satu sistem riba yang paling dahsyat, yang memang tak dinafikan semua sistem ini akan terpengaruh. Kalau bank dunia kata duit Malaysia jatuh, jatuhlah. Kalau dia kata tak laku, tak lakulah. Bila tak laku, ini jadi kertas. Tak ada apa-apa nilai. Dan Dajjal akan melakukan sesuatu. Ingat, Dajjal akan melakukan sesuatu. Kerana ini adalah sistem dia. Sistem riba yang dimiliki di bank dunia. Bayangkan rubel pada hari kejatuhan dia, ya, berpecah. Soviet Union berpecah sehingga Rusia menjadi satu negeri tersendiri. Lalu rubel pernah jatuh dengan tahap yang begitu teruk sekali. Harga ringgit dia, nama dia rubel. Di Afrika, sebuah negeri, Zimbabwe, satu ketika duit yang dipegang 1,000 nilainya 1,000. Macam kita lah, 1,000 nilainya 1,000. Maksudnya tinggi. Kalau ada 40,000 dah boleh beli rumah. Ya. Berlaku satu ketika siapa yang ada duit Zimbabwe tidak diterima.
Tiba-tiba jatuh orang yang simpan 40,000 tak ada nilai dah. Ni ya, berlaku. Ya, Sri Lanka pun dalam situasi yang mencemaskan. Okey, negara-negara ni ya, semua di bawah Bank Dunia. Kita pun di bawah Bank Dunia. Agak menggerunkan sebenarnya, menggerunkan. Mereka bermain dengan sistem riba. Oleh kerana itu Allah mengarahkan peperangan dengan sistem riba ini. Ya. Allah mengarahkan dalam surah Al-Baqarah perang terhadap sistem riba. Ya, Rasulullah dah letakkan di tapak kakinya pada Yaumul Arafah, dan pada hari ini dia naik sampai menjadi bank-bank yang bangunan-bangunan yang tertinggi di bandar-bandar. Tengoklah di Kuala Lumpur, bangunan yang tertinggi. Apa dia? Bank-bank mana? Kan? Semua bank riba. Okey. Ala kulli hal, kerosakan akan berlaku. Kami bertanya, wahai Rasulullah, berapa lama ia berada di bumi? Baginda menjawab, 40 hari. 1 hari seperti 1 tahun, 1 hari seperti 1 bulan, 1 hari seperti 1 minggu, dan 1 hari berikutnya sama seperti hari kalian. Ya, ini mengisyaratkan pada pelajaran yang lepas kita dah katakan bahawa iman masing-masing. Kalau iman yang kuat, sehari dia akan merasakan setahun. Ya, kerana apa? Dia mungkin diseksa, ditekan dengan berbagai-bagai. Tuan-tuan dan puan-puan, PKP pun kita kena berapa? 2 tahun rasanya, dah berjuta tahun kan. Setahun dihalang, tak boleh balik kampung, memberontak. Ya. Tahun kedua pun memberontak. Tahun ketiga jam jalan. Ya. Kena pula dia melatah raya, disangka hari Selasa, bantai hari Isnin. Ambil. Ya. Malam tu juga orang yang dah plan nak balik hari Isnin tu, terus ya, terbalik malam tu juga. Ya, dia asalnya nak balik hari Selasa, kan, terus balik malam Isnin. Dah plan dah tertukar. Okey, ala kulli hal nak menceritakan tekanan-tekanan inilah yang menyebab kita rasa sehari seperti setahun. Sabar, saya katakan sabar. Ujian ni berat, terutamanya kaum perempuan, kerana Dajjal ramai pengikutnya adalah kalangan kaum perempuan. Dia tak tahu kenapa. Ya, kena study lah orang perempuan je tahu benda-benda macam ni. Ya, buat dia offer sale. Kan orang perempuan lah paling banyak membelinya. Ya, nauzubillah. Sahabat, kami bertanya, wahai Rasulullah, 1 hari seperti 1 tahun itu apakah cukup bagi kami untuk solat 1 hari? Beliau menjawab, tidak perkirakanlah waktunya. Maksudnya di sini, kamu lakukanlah solat seperti mana biasa, tetapi kamu akan berhadapan dengan fitnah yang besar ni nanti. Ya, yang mana silap-silap kalau kita tengok zaman pandemik, kita tak boleh pergi masjid kan, dalam keadaan terkawal. Berapa peringkat awal hanya AJK masjid je boleh pergi. 3 orang kan. Ya. Sampai nak solat raya pun di rumah. Alhamdulillah, yang tak pernah jadi imam pun jadi imam, baca khutbah pun. Ya, itu dia. Tetapi mungkin di zaman Dajjal ini akan berlaku peristiwa yang lebih sengit. Ya, lebih sengit. Kita tak tahu. Ya. Maka sabar. Ya, sabar. Okey, kemudian kami bertanya, wahai Rasulullah, seperti apa kecepatannya di bumi? Beliau menjawab, laksana awan yang dihembus angin. Dajjal kemudian mendatangi suatu kaum lalu menyeru mereka. Mereka pun beriman dan memenuhi seruannya. Okey, lafaz yang Rasulullah kata apabila sahabat bertanya berapa lama dia berada di sini, Rasulullah kata 40 hari. Alah, tak lama 40 hari. Kan ibu-ibu lama tak? Hanya ibu-ibu yang saya tanya. Ya, kenapa ibu-ibu lepas bersalin pantang 40 hari. Jadi dia tahu. Ya, kita ni kecuali keluar tablik 40 hari kan. Jadi 40 hari, 40 hari rasanya dah lama. Tetapi dia membuat kerosakan 40 hari sahaja, rosak akidah dan tempat. Semua sekali rosaknya. Okey, ini profesional dalam kerosakan ni. Dan kelajuan itu, pada waktu itu sahabat bertanya, dia tak nampak kapal terbang yang ada macam mana sekarang. Dan kelajuan yang berlaku ini seperti yang disebutkan seperti awan yang ditiup angin, itulah kelajuan kapal terbang kita. Ya, yang dibawa untuk pergi pusing ke seluruh dunia, lalu dia sampai ke satu tempat dan diserukan supaya golongan beriman kepadanya, lalu mereka pun beriman. Ya, na'udzubillah, siapakah golongan itu? Dajjal memerintahkan awan menurunkan hujan. Hujan pun turun. Ia memerintah kami, bumi mengeluarkan tanaman. Bumi pun mengeluarkan tanaman. Haiwan-haiwan ternakan mereka kemudian pulang pada petang hari dengan
punuk tu sangat tinggi, lambung yang besar dan kantung susu yang berisi. Kemudian Dajjal mendatangkan kaum yang lain, lalu dia menyeru mereka. Mereka kemudian menolak kata-katanya. Okey, golongan yang pertama, grup yang pertama, Dajjal datang dengan mempersembahkan kehebatan dia kononnya sebagai Tuhan. Sihir yang diberikan bagi orang ini dikatakan istidraj. Ya, kehebatan yang dimiliki oleh orang yang tidak beriman dinamakan istidraj. Orang beriman mukjizat karamah. Ya, baik. Lalu diberikan kehebatannya, dia nak apa? Langit turunkan hujan, hujan turun, bumi keluarkan tanam-tanaman, dia keluarkan. Begitu hebat. Oleh kerana itu berhati-hati. Kalau tuan-tuan dan perempuan tengok dalam klip video ke apa, ada orang-orang yang pandai sihir-sihir ni memang pelik-pelik belaka. Ya, berhati-hati. Ya, berhati-hati. Terutamanya peminat TikTok, berhati-hati. Ya, baik. Kemudian dia pergi kepada satu kelompok. Kelompok ni tak setuju apa yang diserukan. Dajjal kemudian pergi meninggalkan mereka. Mereka kemudian tertimpa kemarau hingga tidak memiliki harta benda apa pun. Lalu Dajjal mendatangi perkampungan yang tinggal di puing-puing dan berkata kepadanya, keluarkanlah harta simpananmu. Maka Dajjal meninggalkannya dengan kekayaan di bumi, ya, mengikutinya seperti mana ratu lebah. Ya, nampak tak? Harta dijadikan sebagai asas untuk mempengaruhi manusia. Harta. Na'udzubillah. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan perempuan, harta ini menjadi fitnah yang besar. Rasulullah katakan kepada umat akhir zaman. Kita pun dah bergaduh disebabkan harta. Ya, sistem politik kita pun tonggang langgang disebabkan harta. Ya, ini dia. Harta akan dipersembahkan kepada manusia. Manusia akan berebut harta. Di situlah orang-orang yang beriman akan memainkan peranan, sama ada dia berundur ataupun dia tidak melibatkan dirinya. Kerana ini adalah zaman fitnah. Harta Syekh, kita kereta kapcai je, kereta motor kapcai je, orang nak bagi motor besar pula kan. Takkan tak nak. Mikir juga. Kereta Exia je orang nak bagi BMW kan. Takkan tak nak. Paling kurang ambil jual balik kan. Tu dia, harta diperkenalkan. Na'udzubillah min zalik. Saya pun risau juga. Ia kemudian memanggil seorang pemuda belia, lalu dipenggal dengan pedangnya dan dipotong menjadi dua bahagian dan dia melemparkan sejauh sasaran panah. Kemudian ia panggil pemuda itu, ia pun datang menghadap dengan wajah berseri dan tertawa. Saat itulah berada di kondisi seperti biasa. Tiba-tiba Allah mengutuskan putera Maryam. Okey. Dalam kisah ini, kalau mengikut perjalanannya, bermula daripada Syam dan di sini dia berada di Madinah. Dia cuba masuk Madinah, tak dapat. Kenapa? Dua tempat yang Allah pelihara, Mekah dan Madinah. Baik. Waktu dia cuba memperdayakan penduduk Madinah, waktu itu di kalangan penduduk Madinah keluar, ini dikatakan pemuda tersebut. Tuan-tuan dan perempuan, saya baca hadis ni di zaman saya bujang. Ya. Pemuda tersebut ini datang, ya, mengingkari. Dia kata, kamu Dajjal. Lalu dia tunjukkan kelebihan dia, dia belah pemuda ni. Zoom, mati, campak. Lepas tu dia panggil, pemuda tu datang, bergabung balik. Ya, bergabung balik hidup. Rupanya mata kita disihir. Itu nama sihir. Lalu dia mengatakan, aku Tuhan kamu. Lihat, aku boleh menghidupkan kamu. Betul tak? Tanya pemuda ni. Lalu pemuda ni kata apa? Pemuda ni kata, betul. Apa yang Rasulullah kata, kamu adalah Dajjal. Kan? Lepas tu dia bunuh pemuda itu. Rasulullah mengatakan, inilah pemuda sebaik-baik yang mati syahid. Itu waktu saya kerja pada tahun 98 di Madinah tu, saya harap sayalah pemuda tersebut. Tapi sekarang dah tak jadi pemuda, dah pengetua kan. Petua dah jadi orang tua dah. Ya, nak buat macam mana? Tapi memang saya bercita-cita. Namun ada lagi ruang, mudah-mudahan Allah perkenankan doa saya, ya. Ruang di mana menjadi pengikut Imam Mahdi dan juga Isa alaihissalam jika umur saya sampai. Kerana peristiwa itu lagi menarik. Ya, Rasulullah kata, yang pertama menjadi syuhada yang terbaik di muka bumi. Itu dia. Ya, saya teringin, ya, kehidupan saya bersama mereka. Mudah-mudahan Allah perkenankan. Baik. Kemudian bila pemuda ini dibunuh, tiba-tiba Allah mengutus Al-Masih putera Maryam, Nabi Isa, turun di Menara Putih di sebelah timur Dimashq.
dengan mengenakan 2 pakaian merah seraya meletakkan kedua tangannya di atas sayap kedua malaikat. Okey, ini kejadian waktu itu Dajjal sudah berada akhir ke tempatnya di Madinah, dan waktu itu Allah turunkan Isa alaihissalam dari langit, yang di mana dia meletakkan tangannya di atas 2 sayap para malaikat dan turun di Dimashq, di satu masjid. Kalau tak saya boleh tengok, dia ada sekarang ni orang membicarakan masjid putih, menara putih di Baitul Laham. Cuba tengok. Ya, dikatakan diturun di tempat dia lahir tu. Maka dia turun. Dia ada cerita sifat-sifat dia turun. Dan waktu itu tentera Islam bersama dengan Imam Mahdi sedang memerangi satu tempat yang berhampiran dengan lautan. Yang dia bila bertakbir Allahu Akbar, runtuh bangunan tembok-tembok di tepi lautan itu. Ya, peperangan yang amat dahsyat. Yang orang kata peperangan Armageddon itu kan. Dikatakan peperangan yang amat dahsyat. Dan saya melihat seolah-olah apa yang dikatakan itu akan berlaku di negeri Rom. Negeri Rom. Ada panjang hadisnya, nanti kita akan bicara pada pelajaran yang akan datang. Agak menarik, perjalanan ini agak menarik. Sewaktu itu mereka sedang mengumpulkan harta rampasan, datang satu suara mengatakan Dajjal telah muncul. Mereka tinggal harta, mereka terus menuju untuk berperang dengan Dajjal. Itu yang menarik sekali itu dalam perjalanan ini. Baik. Kemudian tiadalah orang kafir, okey, dalam ni, dan dia turun, dia meletakkan kedua tangannya di atas sayap malaikat. Lalu jika ia menundukkan kepalanya seperti air yang menitis, dan jika dia mengangkat kepalanya, keringat bercucuran laksana biji-bijian mutiara. Ini mengisyaratkan Nabi Isa cukup cantik. Ya, bila nampak macam tu, nampak peluh dia seperti mutiara, ya, air yang menitik, bila dia angkat tu nampak peluh-peluh seperti mutiara, menggambarkan kecantikan Isa alaihissalam. Ya. Kemudian tidaklah orang kafir mencium bau dirinya kecuali mati, ataupun dikatakan dia collapse. Orang kafir akan collapse. Bau nafasnya sejauh mata memandang. Ia kemudian mencari Dajjal. Diringkaskan kisah ini hingga menemukan di Babul Lud, dan dia membunuhnya. Okey, Babul Lud ini adalah satu pintu gerbang di antara pintu gerbang Yahudi sekarang ni. Kita dulu sibuk dengan tembok besar, tembok Jerman kan, tembok besar Berlin kan. Okey, Yahudi pun buat tembok besar ini. Nampak tak bagaimana isyarat kiamat kan? Kita tak sangka. Kita pun marah. Kenapa buat tembok? Kenapa buat tembok? Pisahkan Palestin, apa semua. Tuan-tuan dan perempuan, untuk menepati hadis Rasulullah. Kalau dia tak buat tembok, mana ada pintu gerbang? Kan? Kalau kita tak buat pagar, mana ada pintu pagar? Oleh kerana itu ada pintu gerbang. Nama dia Babul Lud. Orang Yahudi beriman, dia percaya dengan kisah ini. Itu pasal dia tanam pokok gharqad sebanyak-banyaknya sekarang ini. Kerana dia tahu akan berlaku peristiwa peperangan yang besar di bumi Yahudi sana. Ya, baik. Kita ambil lagi sikit. Isa mencari Dajjal hingga menemuinya di Babul Lud, lalu ia membunuhnya. Ya, ini kelebihan Nabi Isa alaihissalam. Tidak dimiliki oleh orang lain. Orang lain Dajjal tengok, alah tak ada apa-apa, kata. Tetapi bila dia nampak Nabi Isa terketar-ketar, ya, sehingga kan lemah tubuh badan, dia cabut lari secepat sekuatnya mungkin. Nampak je Nabi Isa lain. Ini di antara satu benda yang Allah bagikan kelebihan kepada Nabi Isa, mukjizat dia. Ya, Dajjal tak boleh tengok, tak boleh tengok. Ya, macam mana kita nak bagi misal pun tak tahu. Macam kita ada kesalahan, tak bawa lesen, tak bawa apa, nampak polis, alamak polis pula, mau berhenti cabut dalam hutan. Ya, dia macam tu. Nampak alamak polis, dia je faham. Pasal apa? Orang lain ada lesen apa? Okey je. Kan? Dia alamak tak bawa lesen kan? Macam tu. Dajjal bila nampak Nabi Isa, aduh, tak boleh. Dia dah tak rak dah. Maka Nabi Isa kejar sampai di Babul Lud dan akhirnya dibunuh di situ. Kemudian setelah itu Isa putra Maryam datang, suatu kaum yang dijaga oleh Allah dari Dajjal,
ia mengusapkan wajah-wajah mereka dan menceritakan tingkatan-tingkatan mereka di syurga. Saat mereka seperti itu, Allah mewahyukan padanya, sesungguhnya Allah telah mengeluarkan hamba-hambaku, tidak ada yang bisa memerangi mereka. Ini dia satu perkara yang menarik. Ini direngkaskan dalam kisah Nabi Isa dalam ceritanya, bagaimana dia membunuh babi, bagaimana dia menguasai seluruh dunia, ya, dan bagaimana jizyah yang belum berlaku waktu itu. Maka tiba-tiba Allah mewahyukan kepadanya, muncul satu makhluk yang mana tidak ada siapa yang boleh memeranginya. Hebat macam mana tentera pun tidak boleh memeranginya. Lalu dikatakan, sesungguhnya aku telah mengeluarkan hamba-hambaku, tidak ada yang bisa memerangi mereka. Kerana itu iringlah hamba-hambaku ke Tur. Yakni Allah mengirimkan Ya'jud wa Ma'jud. Mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Bahagian depan melintasi danau Tabariyah dan meminum airnya. Kemudian yang di belakang melintasi, mereka berkata, sesungguhnya tadi di sini ada air. Nabi Allah Isa dan para sahabat terkepung hingga kepala kerbau milik salah seorang dari mereka lebih baik dari wang 100 dinar dimiliki oleh seorang dari kalian saat ini. Okey, diceritakan dalam kisah ini akhirnya Nabi Isa lari ke Jabal Tur, ya, yang berada di Palestin sana ataupun di Syam sana. Maka dia menyelamatkan diri. Kenapa? Ya'jud wa Ma'jud keluar seperti ombak yang begitu dahsyat. Habis apa yang ada di depan, habis dihancurkan. Ini dalam bab Ya'jud wa Ma'jud, kita akan bahaskan dalam bab yang lain. Okey, nampak tak bagaimana peristiwa akhir zaman ini? Bila munculnya Imam Mahdi, yang agak menarik, Madinah akan bergegar 3 kali. Bila kita lihat, akan muncul Imam Mahdi. Bila muncul Imam Mahdi, munculnya Dajjal. Bila munculnya Dajjal, turunnya Isa. Bila turunnya Isa, munculnya Ya'jud wa Ma'jud. Ini 5 ni serentak. Dia maksudnya dia keluar berangkai-rangkai. Dia tak keluar lambat, tak. Dia berturut-turut. Lepas tu. Na'udzubillah. Ya, bila tengok macam tu, matahari terbit sebelah barat, bila lah pula. Ya, jangan tunggu matahari terbit sebelah barat. Okey, kita habiskan sikit lagi. Nabi Allah Isa dan para sahabat kemudian singgah di suatu tempat. Tidaklah mereka mendapat tempat yang selebar 1 jengkal pun, melainkan pasti dipenuhi lemak dan berbau busuk mayat Ya'jud wa Ma'jud. Okey, dalam bab ini diceritakan apabila satu ketika Nabi Isa sampai ke atas bersama para sahabatnya ataupun tentera-tenteranya, dia tidak mampu untuk berhadapan dengan Ya'jud wa Ma'jud. Lalu dia berdoa kepada Allah untuk memberikan bantuan. Maka Allah utuskan, ya, Ya'jud wa Ma'jud ini dengan satu penyakit, ya, penyakit yang mana diletakkan macam binatang, maka disangkut kepada tengkuk dia ni, dia datang hinggap dan dia membunuh Ya'jud wa Ma'jud. Ya. Dalam peristiwa itu maka berakhirlah, ya, Ya'jud wa Ma'jud, dan kita akan sambung pada pelajaran yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab. Ada apa soalan nak jawab? Ya. Okey, Ya'jud wa Ma'jud ini dikatakan dia manusia dari keturunan Nabi Nuh. Ya, keturunan Nabi Nuh. Cuma mereka hidup dalam keadaan ganas lah. Ialah bila mereka berada di kawasan yang terkurung, tidak terkenal dengan tamadun-tamadun, sifat primitif tu ada. Seperti Barbarian. Okey. Ya Allah, ramainya. Pasal dahsyat. Mereka ini terkurung, sekarang terhimpit. Nanti kita akan sampai bab Ya'jud wa Ma'jud. Ya. Tapi janganlah niat nak jadi anak angkat kan. Ustaz, saya lari tentang isu wig yang bank dunia tadi. Ya, sistem tu kita faham lah. Tapi untuk dalam penyelesaian, saya nampak kaedah Kelantan pula di zaman Allahyarham Ibu Aziz, iaitu memperkenalkan jenah emas. Itu menarik. Ya. Arab Saudi ada buat? Saya tak pasti Arab Saudi. Tapi memang sistem itu adalah sistem yang terbaik. Tuan-tuan dan perempuan, kalau ada aset yang harta kita tak usik, belilah emas. Tapi ialah mungkin sekarang ni dalam 230 kan. Pasal saya mula beli emas, saya tahu bab-bab ni pada tahun 90, sebelum saya balik dari Pakistan 97. Saya belajar kat sana. Okey. Saya balik Malaysia, terus saya mula simpan emas
dalam tahun 98 macam tu. Emas waktu tu 1 gram berapa? RM98 ke RM100 macam tu. Saya simpan, tapi tak banyak lah waktu tu pasal tak kerja lagi kan. Saya simpan situ. Bayangkan emas yang harganya RM98, RM100, sekarang RM230 kan. Berapa banyak tu kan. Dia naik. Kalau kita simpan duit RM100 sampai sudahlah RM100 tu je lah. Tapi kalau simpan emas begitu. Dan kita nasihatkan kalau ada aset yang kita rasa tak nak usik, belilah emas, simpan dalam tu, tapi bayar zakat lah. Saya bayar zakat macam tu. Dan kita lihat memang dia naik dahsyat ya. Orang yang kalau simpan RM10,000 misalan pada zaman itu, kalau zaman sekarang subhanallah hampir RM50,000 RM60,000 sebenarnya ya, insyaAllah. Betul kata Abang Haji Hashim tu, Kelantan mengenalkan dinar emas, dinar kijang ke apa kan. Cantik sebenarnya. Tapi itulah, sistem itu tidak dijalankan, dikaburkan di sebahagian tempat, dan ada masyarakat yang cuba nak hidupkan tetapi tidak mendapat layanan istimewa kerana mereka tahu kalau dinar emas datang berkuasa balik, sistem riba akan hilang ya. Kita doa je lah, mudah-mudahan ya sistem ni akan datang. Baik, wallahu a'lam bisawab. Mudah-mudahan apa yang kita dapat hari ini mendatangkan manfaat yang baik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari raya taqabbalallahu minna.